Saya berusia 13 tahun dan kini berada di tingkatan 1. Saya amat memerlukan tablet ini kerana bapa saya tidak mampu membelikannya untuk saya. Adik-adik saya juga bersekolah. Saya terpaksa berkongsi satu telefon dengan 2 orang adik saya untuk menjalani kelas online. Bapa saya bekerja sebagai seorang pembantu gerai burger sahaja selepas dibuang kerja sejak PKP pada bulan Mac tahun lepas. Ibu saya juga tidak bekerja kerana menjaga adik-adik saya yang masih kecil. Saya mempunyai 5 orang adik-beradik dan saya merupakan abang sulung mereka. Saya harap sangat dengan bantuan tablet ini dapat memudahkan pembelajaran kelas online saya dan adik-adik. Bantulah saya e-tuition. Saya anak ketiga daripada 6 orang adik-beradik. Abang sulung saya seorang OKU fizikal. Abang kedua pula OKU pelihatan yang belajar di sebuah kolej Baitul Mal. Adik di bawah saya juga merupakan seorang OKU pelihatan yang belajar di sekolah pendidikan khas di Setapak. Laptop yang ada kini pun digunakan oleh adik yang keempat. Saya masih ada 2 orang adik lagi yang berumur 17 tahun dan 9 tahun yang sangat memerlukan laptop untuk pembelajaran mereka. Ayah saya sudah berusia dan tidak lagi bekerja kerana kesihatan tidak mengizinkannya. Hanya ibu yang menjaga kehidupan kami sekeluarga 6 beradik. Ibu berniaga kecil-kecilan dengan pendapatan 1,500 sebulan. Keadaan PKP sebegini sangat perit untuk ibu menyediakan keperluan kami. Kepayahan ibu mencari wang membuat saya tidak tergamak hati untuk meminta kepada ibu. Sedangkan ibu juga mengharapkan bantuan daripada BPN. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pertama sekali saya ingin memohon maaf dan memaklumkan kepada pihak Tuan bahawa saya adalah bapa kepada pemohon dan menjadi wakil untuk anak saya. Sejujurnya, berat hati ini untuk mengisi permohonan ini kerana saya takut tidak layak atau tidak memenuhi syarat pihak Tuan. Saya di sini merendahkan hati ingin mencuba nasib untuk membuat permohonan bagi anak saya yang amat memerlukan peranti ini untuk pembelajaran di rumah. Untuk makluman pihak Tuan, kami daripada keluarga yang kurang mampu dan hanya mempunyai satu telefon yang agak usang dan ketinggalan. Telefon inilah yang menjadi harapan diguna pakai untuk semua urusan termasuk pembelajaran anak-anak di rumah. Saya merupakan seorang nelayan dan hanya mengharapkan sumber pendapatan daripada jualan hasil laut. Keadaan pandemik pada masa kini menambahkan beban saya lagi kerana adanya arahan PKP yang sedikit sebanyak memberi kesan kepada kehidupan kami. Sejujurnya, saya sangat sukar untuk menyediakan peranti untuk pembelajaran anak-anak saya. Remuk hati saya sebagai seorang bapa dan hanya air mata yang mampu saya tahan daripada menetes apabila anak asyik bertanya kenapa mereka tidak dibelikan telefon sedangkan kawan mereka yang lain ada. Mungkin anak-anak masih tidak memahami keadaan sebenar dan saya mengakui kelemahan saya sebagai seorang bapa dan tidak mampu menyediakan kebudayaan kepada anak-anak. Sejujurnya bukan mudah untuk saya menulis ini. Tidak mudah untuk saya ungkapkan. Ini memang datang daripada sudut hati seorang ayah. Hanya air mata menemani setiap ayat saya tulis dalam luahan ini. Maaf sekiranya luahan saya ini terlalu panjang. Saya hanya seorang nelayan dan ayah yang ingin mencuba nasib untuk anak-anak saya. Saya sangat bersyukur dengan adanya bantuan seperti ini.
Ianya dapat membantu golongan yang benar-benar memerlukan. Sesiapa pun yang terpilih, ianya pasti pilihan yang tepat. Kepilihan dan pihak Tuhan amat saya hargai. Saya akhiri luahan saya dengan ucapan ribuan terima kasih. Saya amat memerlukan tablet ini untuk anak saya. Disebabkan keadaan ekonomi, saya tak mampu untuk membelinya. Anak saya tidak dapat belajar kerana telefon saya telah rosak. Dan kami merupakan golongan asnaf. Sewa rumah kami ditanggung oleh zakat. Dan kadang-kadang makanan kami terpaksa minta daripada surau. Saya tidak bekerja kerana tidak mampu. Susu dan pampers anak-anak pun saya tagih simpati daripada hamba-hamba Allah yang ingin bersedekah. Alhamdulillah saya dikurniakan anak seramai 3 orang. Abang yang sulung bernama Faris Firdaus bersekolah dan kini berada di tahun 2. Dia sangat memerlukan tablet untuk belajar. Saya teringin dia belajar bersungguh-sungguh dan menjadi seorang yang berguna suatu hari nanti, yang dapat mengubah kehidupan keluarganya. Besar harapan saya sebagai seorang ibu untuk melihat dia menjadi anak yang berjaya dan menjadi harapan juga pelindung keluarganya pada masa hadapan kelak. Ayah saya sudah berumur lebih 50 tahun dan dia tidak lagi bekerja sejak tahun 2017 kerana diserang stroke. Kehidupan kami ditanggung dengan wang sok-sok ayah yang hanya berjumpa Mak saya sudah berumur 40 tahun dan tidak bekerja. Mak hanya berniaga kecil-kecilan demi menyara hidup kami. Hari-hari saya lihat mak penat berniaga sampai dia tak cukup tidur. Hari-hari juga mak akan bangun pukul 4 pagi untuk masak dan berniaga sampai pukul 12. Wang niaga yang mak dapat hari-hari pun kurang RM30. Hari ini dapat, hari ini juga habis. Saya ada adik-adik yang berumur 12 dan 3 tahun. Telefon pun saya pinjam dari sekolah sebab telefon saya rosak. Saya harap sangat e-tuition bantu saya sebab saya nak join kelas online susah. Telefon sekolah bagi ada masalah dengan Google Meet. Tak boleh buka kamera atau buat presentation. Saya nak sangat belajar dan masuk kelas online dengan kawan-kawan. Ya Allah, moga saya ada rezeki. Amin. Saya teringin sangat nak pulangkan semula handphone sekolah yang saya pinjam. Возьми меня, люби меня, укрой той пеленой, что мы с тобой создали вдвоем. Возьми меня, люби меня, укрой той пеленой, что мы с тобой создали вдвоем. Возьми меня, люби меня, укрой той пеленой, что мы с тобой создали вдвоем. Возьми меня, люби меня, укрой той пеленой, что мы с тобой создали вдвоем. Помню, той ночью закрыл твои очи, бабушкины дверь и лестничный проем. Спускаемся мы вдвоем. Okay, so Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So saya rasa sudah tiba masanya yang ditunggu-tunggu untuk kita mengumumkan penerima-penerima e-tuition bantu. Betul. Dan untuk pengetahuan semua, sangat-sangat susah. Okey, orang kata e-tuition
untuk orang kata menapis pemohon-pemohon yang memohon di tuition party. Sebab apa Malia? Berapa pemohon yang kita terima setakat ni Malia? Sangat banyak, hampir lebih 1,000 lah, 1,000 lebih. 1,000 lebih kita dapat permohonan. Dan apabila kita hanya ada 5 sahaja tablet, itu yang jadi berat hati sebenarnya. Sebab kalau boleh kita nak bagi semua orang. Betul. Sebab memang disebabkan pandemik sekarang ni, banyak keluarga yang terjejas, dan tiba-tiba kita diberi arahan untuk menjalankan persekolahan melalui online. PDPR, so kan? So dia jadi lagi penggunaan tablet tu sangat-sangat penting dalam setiap keluarga. So sebab tu memang sangat-sangat berat lah sebenarnya keputusan ni. Sebab kita tahu bila ada PDPR kan, tak semua keluarga dapat akses, dapat untuk orang kata ada peranti, ada gadget untuk buat kelas online kan. Jadi itu yang orang kata menyebabkan di tuition ni rasa macam kita patut bantu, kita patut apa yang mampu tuition bagi kita orang bagi. Tapi itulah, kita daripada 1,000 pemohon tuition buat masa sekarang tuition hanya mampu bagi 5 tablet. Okey, dan proses penapisan nama itu memang sangat susah. Sebab kita orang jadi berbelah bahagi. Okey, bila dengar luahan-luahan daripada masyarakat, daripada pelajar ni semua, kita orang jadi serba salah bila kita pilih yang ini tak pilih yang tu. Jadi proses orang kata penapisan itu pun telah sampai ke beberapa level Tapis ni daripada bawa korang ni kita tapis, bawa korang ni kita ada pendapat dan sebagainya. Dan Alhamdulillah setelah orang kata lebih kurang 2 bulan proses untuk kita mencari penerima yang paling layak untuk tuition bantu, kita telah sampai ke 5 orang yang kita rasa paling layak. Dan sebelum kita orang umumkan nama-nama pelajar ni, saya nak ucap saya nak beri amanah kepada penerima-penerima tablet nanti, tolong gunakan tablet ini yang sebaik mungkin. Untuk kegunaan korang, untuk sekolah, untuk apa-apa saja, dan pastikan korang belajar bersungguh-sungguh. Pastikan korang tahu dari mana korang tahu bagaimana keadaan korang sekarang, dan simpan dah cita-cita untuk orang kata mengubah nasib keluarga korang kan. Betul. So anggaplah ini adalah satu peluang yang bukan semua orang boleh dapat untuk berjaya dalam pembelajaran. Dan gunakan sebaik-baiknya untuk menjalankan sesi PDPR. Betul. So saya rasa telah tiba masa kita akan umumkan 5 penerima e-tuition bantu 2.0 yang orang kata yang layak. So untuk yang pertama kita ada Nur Firas Fitri Ong yang berasal daripada Kedah. So saya ceritakan sedikit mengenai latar belakang Nur Firas Nur Firas ini merupakan seorang pelajar tingkatan 5 dan beliau mempunyai seorang ayah yang menghidapi stroke 2 kali. Dua kali ayah ni telah diserang stroke. Dan buat masa sekarang ni yang menanggung kehidupan mereka adalah ibu mereka sendiri, dan ibu mereka terpaksa bekerja, orang kata terpaksa berniaga secara kecil-kecilan dengan pendapatan sehari 20 ke 30 ringgit sahaja sangat-sangat tu susah sebab 20-30 hari untuk satu keluarga saya rasa memang tak cukup kan. Betul, untuk tanggung kehidupan diorang. Dan buat masa sekarang ni pun Nur Firas Fitri terpaksa menjalani kelas online dengan gadget ataupun telefon yang dipinjam daripada sekolah. Sekolah bagi pinjam bagi pinjam bukan bagi terus. Dan itu pun telefon tersebut ada masalah yang tidak bersesuaian untuk menjalankan kelas online kan, sebab nak kita jalankan kelas online guna Google Meet, Zoom dia ni semacam betul. Dia ada kena ada pastikan suara jelas, pastikan skrin tu betul-betul jelas. Kadang-kadang ada phone yang tak capable kan. Betul. Kalau phone yang orang kata yang murah sangat tu tak boleh kan untuk kelas online. Jadi susah untuk Nur Firas jalankan orang kata kelas PDPR kat sini pandemik ni memang banyak mengubah nasib keluarga sesetengah masyarakat. Dan saya rasa sangat sedih lah sebab sepatutnya pembelajaran ni adalah hak semua orang. Tak perlu ada kekangan macam ni. Bila ada halangan-halangan macam ni, personally I rasa sedih lah, sebab sepatutnya
itulah sebab tu kita buat itu bantu ni, supaya kita dapat menolong diorang. Betul. So sesiapa yang di luar sana yang ingin membantu juga, jangan risau. Okey, nanti e-tuition mungkin lah, okey, insyaAllah. Kalau kita ada rezeki lebih, doakan kita orang rezeki lebih, dan please support us. Sebab macam biasa kita orang memang nak provide pembelajaran yang terbaik dan supaya semua orang boleh dapat hak dia balik. Betul. So nasihat saya kepada Nurfira Siti Ong, Tanya, gunakan tablet ini sebaik mungkin. Okey, bantulah. Okey, untuk harap tablet ini dapat bantu dalam pembelajaran awak. Dan nanti bila dah dapat bantu, belajar bersungguh-sungguh, jangan sia-siakan peluang ni, dan gunakanlah peluang ini untuk menjadi orang yang lebih baik pada masa hadapan. Dan nanti bila kamu dah berjaya, jangan lupakan mak ayah, bantu keluarga kamu semua. Betul. Okay? Itu dah bantu kamu dengan membeli tablet, bantulah keluarga kamu pada masa hadapan kelak. Okay? Just ingat mak ayah. Yes, ingat mak ayah. Okay, so itu tanya kepada Nurfira Fitri. Okay. Okay, so kita akan pergi kepada pemenang yang kedua pula. So kita yang ni I akan baca. Okay, baca. Okay, so pemenang yang kedua, yang layak menerima e-tuition bantu, namanya adalah Siti Nurhamiza binti Muhammad Rabi. Okay. Siti Nurhamiza ni berasal daripada Selangor. Okay, so I akan ceritakan sedikit tentang cerita dia, sebab memang agak menyedihkan sebenarnya. So dia ada 5 orang adik-beradik dan 3 daripadanya adalah OKU. OKU orang kurang upaya. So waktu dengar ni, I rasa macam kita tak sangka sebenarnya ada keluarga yang mempunyai dugaan-dugaan yang macam ni. 3 orang OKU, dia ada 5 orang dan 3 orang OKU, dia bukannya seorang dan 4 orang masih belajar. Okay, seorang dekat college dan seorang lagi SPM 2020. Lepas tu seorang lagi SPM 21 dan seorang lagi 9 tahun. Ayah dah tak boleh bekerja sebab dah tua, dan sebab kesihatan pun tak mengizinkan. Lepas tu ibu dia pula yang tanggung, dan ibu dia menanggung dengan berniaga, dan sebulan dia dapat RM1,500 sahaja. RM1,500. Yes. So sangat hebat orang kata ibu-ibu yang gitu tengok tadi macam tadi Nurfira tadi kan, terpaksa tanggung ibunya. Dan sama juga macam cerita Nurhafiza okey, bila jadi kan macam ni kan, kita nampaklah peranan seorang ibu tu sangat-sangat besar dekat sini. Peranan seorang ibu dan seorang ayah. Dan sedih sebenarnya sebab adik-beradik masih belajar lagi. Ada yang tengah college. Kadang-kadang kita nampak macam kehidupan kita yang susah. Sebenarnya kalau kita go deep down, sebenarnya kalau tengok ada orang lagi susah lagi daripada kita kan. Okay, sebenarnya benda ni macam eye opening lah. Macam memang membuka mata kita betapa lebih bersyukur. And kita tak boleh nak salahkan pandemik sebenarnya. Itulah, bila keadaan macam ni banyak dia menjejaskan kehidupan orang lain, dan itulah kesian sebenarnya. So saya nak ucapkan tanya kepada Hamiza, Siti Nurhamiza. Semoga apa ucapan juga Nurhamiza. Semoga Hamiza boleh dapat gunakan peluang ini macam biasa, macam yang tadi cakap juga, untuk mengubah nasib keluarga. Dan jangan lupa untuk jaga adik-beradik yang okey tu. Jangan always remember kita punya roots. Selalu ingat kita berasal dari mana. Paling penting. And then apa yang kita ada sebenarnya family. So kita sentiasa akan ada family. Family is the paling kuat support system yang kita akan ada dalam hidup kita. So tolong, itulah, apa-apa nak buat kena ingat adik-beradik dan mak ayah lah. Sebab adik-beradik yang okey tu, I sebenarnya macam terdetik dekat situ. Macam mana adik-beradik okey 3 orang kan, bukan something yang senang. Dan mak dia nak kena jaga, nak kena berniaga, nak kena jaga adik-beradik 3 orang. Dan tadi pun dia kata ayah dia pun tak sihat. Betul. So I cuba bayangkan dia orang punya kehidupan seharian tu, macam mana dia orang nak survive. So bagi keluarga yang kurang bernasib baik ni, dia orang sentiasa fikir dapat handle satu hari tu pun dah cukup, dapat mengharungi satu hari tu pun dah kira satu dia orang dah bersyukur. So
dia memang eye opening to us lah. Betapa kita sangat beruntung sebenarnya. Yes. So tahniah kepada Nur Hamiza ya. So jangan lupa Nur Hamiza, lepas ni nanti kita akan bagi tahu di akhir nanti bagaimana korang nak nama-nama ni penerima ni untuk mendapatkan tablet ni yang dah jadi kemudahan korang ni. Nanti kita akan bagi tahu cara dia selepas ini, okey. So untuk nama yang seterusnya, penerima yang seterusnya bernama Habib Khair Farhan bin Gaspur, okey. Dia merupakan seorang pelajar yang berasal dari Sabah ya, tak jauh daripada Sabah. Dan saya ceritakan sedikit mengenai latar belakang keluarganya adalah keluarga yang kurang mampu dan mereka hanya mempunyai satu telefon bimbit yang usang dan ayahnya bekerja sebagai seorang nelayan dan bergantung kepada sumber pendapatan daripada jualan hasil laut saja. Tapi masalah time pandemik ni itulah I nak cakap tadi, memang time pandemik ni nak pergi nelayan pun bukanlah boleh pergi macam tu saja. Betul. Jadi dia menyukarkan lagi lah kehidupan Habib Khair dan keluarga ni. Kau tengok kat sini juga ayahnya ni daripada luahan ayah sendiri lah. Bila saya baca memang agak menyentuh hati lah. Tadi kita dah nampak luahan tadi kan, antara salah satunya adalah luahan daripada Habib Khair ni. Sangat-sangat orang kata tak sangka sebenarnya kat luar sana ada lagi orang-orang yang orang kata kita tak expect pun yang keluarga yang dia akan sesusah itu. Tapi masyarakat tolong kata satu benda untuk kita sedar bahawa kalau kita rasa kita susah, sebenarnya kat luar sana lagi banyak lagi orang yang susah. Betul. Kita bukanlah nak menafikan kesusahan setiap individu yang berada di luar sana. Cuma apa yang kita nak cakap is keadaan pandemik ni telah menjejaskan ramai orang. So sama-samalah kita memberi semangat antara satu sama lain, memberi pertolongan antara satu sama lain dan cuba memahami keadaan antara satu sama lain. So siapa yang luar sana yang rasa korang mampu untuk membantu kan, kalau korang nak menyarukan bantuan kepada orang yang memerlukan, korang boleh just contact e-tuition dan kita akan terus menjadi antara korang pemberi dan juga penerima. So kita memang direct kita, anda beli kami agih. And then the platform e-tuition Bantu ni lebih kepada membantu dari segi pendidikan ataupun keadaan pembelajaran pelajar yang berada di Malaysia lah. So jangan lupa kami agih, anda beri kami agih. So ianya akan berterusan walaupun contoh kita orang dah bagi dah ada announcement pun e-tuition Bantu kalau ada mana-mana yang dermawan yang sangat baik hati yang nak ingin memberikan apa-apa bantuan, boleh kita orang akan terus berikan. Mungkin kita akan buat e-tuition 3.0 insyaAllah. Doakan. Ini adalah salah satu passion project juga sebenarnya. Memang kita orang kalau boleh kita orang nak pergi sana dan bagi. Tapi itulah keadaan pandemik tak bersesuaian. Jadi dan agak jauh juga. So kita sangat bernasib baik sebab kita ada YouTube, kita ada platform kita boleh berhubung secara online macam ni. So dia jadi lagi senang nak reach lah. So kita pergi kepada pemohon yang keempat. Amalia tolong bacakan pemohon yang keempat. So pemohon yang keempat, penerima yang keempat adalah Muhammad Ryan Daniel bin Abdullah daripada Sarawak. Ryan. So tahniah kepada Ryan, anda terpilih untuk menerima tablet untuk kempen e-tuition Bantu ni. So basically Ryan ni adalah pelajar form 1. Form 1. And then mungkin last year dia dah darjah 6 dan dia telah tak dapat nak meneruskan peperiksaan UPSR. So I rasa mungkin ramai juga pelajar yang tahun lepas UPSR, tahun ni form 1 agak lost juga, struggle a little bit sebab itu adalah pertukaran yang sangat besar tu. Sangat besar. Sangat signifikan kan. So ibu dengan ayah dia sudah bercerai sejak umur dia 4 tahun. Ayah dah tinggalkan kami dan pergi jauh. So dia tinggal dengan ibunya. Ibu dia tak bekerja dan masih belajar dan tengah ambil CJ kemahiran untuk spa dan kesihatan. So masa ibu dia masih belajar. Bagi mengubah nasib
keluarga dia. So adalah ikhtiar dekat untuk belajar. Ya, betul. Mungkin mak ibu dia ada skill kan, so ya, betul. mungkin dia ada skill, tapi sebabkan nak kerja saya susah kan, mungkin kena ada certification. Yes, bila ada sijil tu, mungkin betul. sijil tu boleh digunakan untuk dia minta kerja kat supaya mana-mana dia kan. jadi lebih mudah untuk cari kerja lah. Betul. Kalau zaman sekarang ni kau cakap saya pandai buat benda ni, tapi kena ada sertifikat. Orang tak percaya. Betul. Orang kena ada sertifikat. Semua orang boleh, sebenarnya semua orang memang boleh buat, tapi itulah dia kena ada sertifikat tu. Betul. So itulah Ryan adalah pelajar form 1. So harapnya Ryan dapat tolong mak and boleh tolong mak supaya boleh teruskan kehidupan sebagai satu unit, dan pastikan apa-apa nak buat tu ingat mak. Balas jasa ibu anda. Ryan, jangan lupa. And then doakan supaya ayah pun berada dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sihat, supaya kita semua dapat teruskan kehidupan dengan baik lah. Dengan sempurna. Okay. So gunakan tablet ni sebaik-baiknya. Ini memang adalah salah satu request juga, dan saya sebagai cikgu, you pun sebagai cikgu pun, kita kalau kita ni ada kudrat untuk mengajar satu dunia, dah lama kita mengajar satu dunia, tapi ini adalah salah satu inisiatif daripada pihak kami untuk menunjukkan yang kami sangat mengambil berat tentang hak-hak untuk mendapat pendidikan ni sebenarnya. Betul. So tahniah kepada Ryan, dan harapnya Ryan juga boleh teruskan pembelajaran yang baik lah selepas ni. So jangan lupa Ryan, lepas ni kita akan beritahu dengan penerima lain untuk kita akan beritahu macam mana cara dia untuk kau dapatkan tablet ni, kontak siapa semua follow. Dan kita dah sampai kepada penerima yang terakhir. So penerima yang terakhir bernama Muhammad Hakim Nizamuddin bin Razali. Berasal daripada Kelantan. Beliau merupakan pelajar tingkatan 5 daripada Sekolah Menengah Imtiaz Yayasan Terengganu Setio. Dan kisah Nizamuddin ni pula, dia terpaksa menghabiskan masa berjam-jam di cyber cafe sekitar kampung dia bagi menyiapkan tugasan-kursan kelas online yang telah diberikan oleh cikgu dia. Dan Nizam ni dia tak pernah ada orang kata gadget, laptop apa. So dia hanya ada handphone saja. So kalau nak menyiapkan kerja apa kan, dia kena pergi cyber cafe. Phone kena pergi cyber cafe untuk siapkan kerja-kerja beliau. Dan tak convenient lah, sebab nak pergi cyber cafe tu kena tunggu cyber cafe tu buka pukul berapa. Dan bukannya dia boleh 24 jam. Betul. Dan apa yang tu lagi kat sini kata, ibu dan ayah ni tidak bekerja dan mengharapkan pendapatan daripada hasil kebun. So itulah, mungkin ayah dia adalah pekebun kecil, so kita tahu kat bahagian luar bandar kan. So ibu dan pun tak bekerja. Dan sekali lagi, pandemik. Betul lah. Pandemik ni sedikit sebanyak akan dia akan affect semua orang. Tapi kalau yang orang yang mampu macam kita, macam orang yang atas kita kan, kerana affect dia kita tak rasa. Betul. Tapi kalau kita tengok deep down dekat bawah kan, kesan dia lebih teruk kepada orang-orang yang lagi yang lagi susah daripada kita. So the gap is getting wider. Orang susah semakin susah. Betul. Dan kita sebagai masyarakat memang I tak boleh sebenarnya I tak boleh tengok benda-benda macam ni. I tak boleh dengar cerita macam ni, sebab I rasa macam kenapa benda ni boleh terjadi, walaupun kita kita tahulah sebab pandemik kan, tapi sepatutnya macam yang cakap lah, pendidikan ni adalah satu benda yang tak perlu ada gap. Betul. Setiap orang dan patut diberikan pendidikan. Dan pihak tuition sentiasa percaya benda tu. That has been our value even kita orang start buat tuition. So sebab tu kami mengambil langkah untuk buat kempen tuition bantu ni lah, supaya kita boleh dapat tolong dia. Dan apa yang tu lagi yang Malia kat sini, kenapa apa lagi yang saya rasa macam trigger kat sini kan adalah, dia kata kat sini Muhammad Hakim juga merupakan seorang pelajar yang cemerlang ketika waktu PT3 dulu dan mendapat keputusan 9A. So nampak tak, sebenarnya ada je pelajar-pelajar yang dia orang nak belajar, tapi itulah dia orang pelajar yang cemerlang,
tapi diorang tak ada akses untuk belajar. So sangat-sangat sayang untuk pelajar-pelajar ni yang kita, sebab pelajar-pelajar macam ni lah yang akan jadi orang kata pewaris kepada generasi akan datang. Jadi kalau diorang orang kata dah tak ada, dah sekat ke situ, padahal diorang ada kebolehan lagi untuk bagi diorang, dan mungkin orang-orang macam ni, pelajar-pelajar macam ni lah yang akan menjadi seseorang yang mungkin akan dikenali dekat Malaysia. Mungkin yang akan membantu Malaysia, yang akan orang kata menjadi salah seorang orang kata kebanggaan Malaysia, kita tahu. Dan mungkin memajukan lagi Malaysia untuk jadi lebih baik kan. Kita tahu. Jadi dengan adanya orang kata kalau dia tak ada peluang untuk belajar macam ni, macam mana kita nak sayanglah untuk peluang kita tak, macam kita tak bagi peluang kepada kita dia. Macam dia hak bagi I dia memang hak. For me education is a hak untuk semua orang. Macam contoh maklumat tentang sejarah, semua orang ada hak untuk tahu. Betul. Tapi bergantung pada individu tu sama ada dia nak tahu atau tidak. Tapi hak tu mesti ada. So siapalah kita untuk deny hak tu. So that's why dengan adanya e-tuition bantu ni, kita dapatlah close the gap even a little bit. Even I tak rasa tak sampai, even tak banyak mana sekalipun, tapi for sure ada effect pada masa akan datang. So itu saja kan. Muhammad Hakim, tolong gunakan tablet yang sebaik mungkin. Bantulah ayah kamu kalau kamu dah berjaya nanti. Jangan pernah lupa dari mana asal usul kamu. Ya, betul. Itu yang saya cakap juga. Jangan lupa asal usul. Jangan lupa mak ayah kamu. Biasanya kalau orang dah berjaya, ada tak semualah, kadang-kadang ada dia lupa daratan. Lepas tu keluar kacang lupakan kulit betul. Keluar semua peribahasa tu kan. Sebab pernah terjadi macam ni kan. Bila dah berjaya, dia lupa mak dia. Dia itulah, bila kita dah berjaya tu, kita memang seronok sebab kita dah keluar daripada kepompong kita. Kita dah keluar daripada kita dah lebih one step ahead lah daripada orang. Tapi doesn't mean you have to forget your roots lah. Betul. Ada satu quote saya cakap, seorang ibu boleh jaga 10 anak. 10 anak tak belum tentu lagi jaga boleh seorang ibu. Itu yang menyedihkan, dan tolong jangan jadi macam seperti 10 anak yang diberitahu. Mak korang, ibu korang boleh jaga korang, adik-beradik korang, dan tapi bila korang dah besar, korang dah berjaya, kenapa korang tak boleh bantu ibu korang? Itu persoalan dia. Sentiasa berbuat baik pada semua orang. Betul. Bila jumpa, sebab dia bila kita buat baik dengan orang tu, dia akan tanam sikap positif dalam hidup kita. So bila tanam sikap positif dalam hidup kita tu, kita tak akan lari jauh daripada asal usul kita. So sentiasa berbuat baiklah. So tanya kepada pemenang 5, penerima e-tuition bantu. So tablet. Macam mana cara untuk korang dapatkan tablet ni adalah, korang pastikan korang contact nombor yang tertera ni. Korang contact nombor ni nombor e-tuition. Contact nombor ni, call, WhatsApp, beritahu saya adalah Nizamuddin, dan mungkin ada sedikit pengesahan maklumat lah. Mungkin akan di-interview sikit dalam telefon, dalam handphone tu, untuk kita kesahkan lah. So nanti kalau contoh dah confirm nanti, InsyaAllah kita akan, yang mana yang orang kata lokasi dia jauh daripada lokasi e-tuition, kita akan hantar secara itulah post lah. Yang mana yang dekat, InsyaAllah kalau tak ada arah melintang, kita orang sendiri akan pergi hantar, InsyaAllah. So doakan semua orang berada dalam keadaan yang baik. Semua orang yang menerima ni pun seronok. Ini yang kita nak. Dan kepada siapa yang tidak dapat e-tuition bantu ni, jangan risau. Kita masih akan berterusan kempen ini, dan doakan supaya rezeki itu datang. Dan kami juga akan cuba sehabis baik untuk mendapatkan lebih banyak lagi pemberi-pemberi yang ada di luar sana untuk memberi kepada anda semua yang nak memerlukan lah. So tanya kepada pemenang-pemenang. So itu saja dari kami. So seperti yang kami cakap, anda beli, kami agih. Dan sesungguhnya kita orang memang nak tolong semua orang. Itu daripada e-tuition lah. So itu saja. Saya Strozi dan juga, dan saya Miss Amalia. So kita jumpa lagi pada masa-masa yang akan datang.
Jangan beli, kami agih. Kita orang nak bagi peluang kat orang luar sana untuk beli tablet kepada pelajar ni dan hantar kepada kami, dan kami akan agihkan. So maksudnya kami akan berikan. Okay, so buat sesiapa yang tak dapat menerima e-tuition Bantu 2.0, jangan sedih, jangan risau, doakan e-tuition murah rezeki, dan kita akan buat pula lepas ni e-tuition 3.0 InsyaAllah. Abang kata hashtag kita apa, Amalia? Rezeki tidak pernah salah alamat. So untuk itu kita orang nak bagi peluang untuk korang dapatkan kerusi belajar. Yes, ada satu event ni baru kita orang kata buat, iaitu event e-tuition bantu kerusi belajar khas kepada pelajar-pelajar yang duduk di sekitar Lembah Kelang, Selangor. So kau tengok kerusi banyak kat belakang ni, kau tengok kerusi dia ada dengan meja sekali. So siapa yang dekat, yang pelajar-pelajar dekat Lembah Kelang, yang kalau belajar kan, diorang tak ada meja, tak ada kerusi, diorang nak kena meniarap lah, baring lah, belajar atas katil dah. So kita orang bagi solution untuk korang. Kita orang akan berikan kerusi ini kepada mana-mana pelajar dekat duduk di Lembah Kelang, dan kerusi ini khas untuk satu keluarga satu kerusi. So kita nak bagi satu peluang lah, sebab sekarang ni ramai yang tahu kemungkinan besar PDPR pun akan diteruskan macam biasa. Mungkin sebab kita tak tahu apa yang akan, it's very uncertain. So kalau kita dapat meja dan kerusi macam ni, it's like satu hadiah lah sebenarnya. Betul. So jangan jangan lepaskan peluang ni. Macam mana cara dia untuk korang dapatkan kerusi ni, untuk orang-orang Lembah Kelang, pelajar Lembah Kelang, Selangor, saya dapatkan. Korang pergi ke website e-tuition. Korang register, korang login. Lepas tu di bahagian kiri tu akan ada satu bahagian, di bawah tu dekat sama juga macam e-tuition bantu. Di bahagian e-tuition bantu tu nanti akan ada satu form, korang isi sama macam korang buat e-tuition bantu. Korang isi semua borang dan isi lengkap, dan di bawah borang tu nanti bila korang dah submit, bawah tu akan ada syarat-syarat dia, akan ada kriteria dia, akan ada cara-cara dia, macam mana follow je macam mana korang dapat e-tuition bantu kerusi. So basically korang hanya perlu register e-tuition dan daftar macam mana korang daftar e-tuition bantu. Tapi nanti akan ada detail syarat-syarat dekat bawah tu, korang follow je. So ada 3 benda je korang kena ingat lah. Nanti insyaAllah kalau korang terpilih, kita akan hantar saya sendiri atau Miss Amalia akan hantar kerusi ni dekat korang, dekat rumah korang. So jangan risau, dan macam saya cakap ni khas untuk keluarga dan pelajar-pelajar yang duduk di sekitar Lembah Kelang yang memerlukan jangan cakap aku ada rumah banglo, aku nak kerusi juga. Tak adalah. Kita terima, tapi kita akan priority kan kepada orang-orang yang memerlukan. Sebab sekarang ni kita sebenarnya macam yang kita pernah cakap sebelum ni, education hak untuk semua orang. Semua orang patut dapat education. So ini adalah salah satu langkah daripada e-tuition untuk memastikan semua orang dapat hak belajar tu. So jangan lepaskan peluang. So ingat kita masih menerima permohonan lagi untuk e-tuition bantu kerusi pelajar. So sekali lagi, e-tuition bantu kerusi pelajar. So saya rasa sampai di situ saja. Jangan lupa, saya Seiz Rozi dan saya Miss Amalia. So jumpa korang di masa akan